صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita baca sama-sama. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i was samiul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i was samiul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i was samiul 'aliim. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Ini zikir-zikir ataupun doa-doa sebagai ubat. Dia ada bilangan-bilangannya. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru 3 kali. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim 3 kali. Kemudian disambung dengan suratul Hasyr. Wallahu allazi la ilaha illa habis. Ini ubat. Di mana kita ambil ubat daripada doktor, pakcik, ini 3 biji, tak boleh lebih. Kalau lebih ya edan sebelum makan ke selepas makan ataupun sebelum tidur. Perkara ini hanya kita akan tahu nilainya, pentingnya kalau kita tahu. Siapa yang tahu sini baca hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 7 kali pagi, 7 kali petang. Siapa dapat jawab? Tak tahulah Ustaz. Beramal dalam keadaan tak tahu, maka mengurangkan keyakinan, mengurangkan keseronokan. Ada orang dipanjat gunung, hiking dipanggil. Penat, berpeluh-peluh, bajunya basah. Tapi seronok bang, seronok. Kenapa? Kerana dia tahu ini kalau saya hiking berpeluh-peluh, kalori saya ni, lemak-lemak saya ni terbakar. Jadi walaupun panas, tidak ada aircon, tidak ada kipas, seronok. Tapi sebaliknya kalau kita ni tanpa mengetahui, walaupun duduk dalam suasana yang sejuk, nyaman, malah ngantuk. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. 7 kali pagi, 7 kali petang. Antara kelebihannya, kita ni tidak akan stres, tidak akan takut. Kan semua takut. Paling takut tu harga barang. Harga barang naik, harga barang naik. Orang yang baca ini, dia takkan takut. Kemudian baca
Huwallahu allazi ayatul has sebelum tadi baca a'udzubillahi samilani minasyaitonir rajim. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghantar 70 malaikat menjaga dia. Sampai petang je. Petang kena baca lagi. Inilah dia panggil istihdar fadail. Istihdar ni bayangkan kalau saya ni buat, saya dapat. Kalau tidak, kita akan jadi rutin. Sebenarnya subuh ni rutin. Oh, hari ni cuti saya datang. Esok sibuk, tak datang. Ini dia panggil rutin. Sebab tu amal ibadah ini, kita jangan jadikan rutin. Contoh pengajian ni. Banyak ustaz datang. Oh, pengajian duduk. Kita mau dapat, saya mau dapat apa di pagi Deepawali ini? Yang perlu saya masukkan dalam otak saya ini. Yang perlu saya sampaikan kepada keluarga saya, anak cucu saya, jiran-jiran saya. Barulah kita ni akan bertanggungjawab. Kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Kelebihan menundukkan pandangan. Ni, kita ada mata ni. Mata ni milik siapa? Bukan milik kita. Milik Allah. Sebab itu, senang cerita macam sewa lah. Kita pakai kereta sewa. Kita bawa laju-laju sampai terbabas masuk longkang. Kos pembaik pulih tu siapa tanggung? Ni kita. Tuan kereta tu dia bagi kereta je. Sebab itu jangan kita anggap ni mata saya punya, suka hati saya lah. Ini masa saya, suka hati saya lah. Semua ni bukan milik kita. Maliki yaumiddin. Milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Ghazali rahmatullah alaih berkata, apabila kemaksiatan telah menyebar luas dan menjadi hal yang biasa, maka musibah akan menimpa kepada setiap orang. Perhatikan. Kemaksiatan ini berluasa di mana-mana. Hal ini adalah tipu daya syaitan dan hawa nafsu. Sebab itu Masya Allah hadirin, kita mungkin selalu dengar, kita ni tidak terlepas daripada syaitan. Termasuk Ustaz, Pak Imam, Pak Bilal, Pak Siyak, Tuan Haji, tidak terlepas. Sebab tu kita baca a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Senantiasa. Ada orang kata, saya nak bunuh tu orang Israel. Ini jahat. Lepas tu orang tanya. Lepas tu kalau kau bunuh dia, kau seronok? Ya, seronok. Saya nak bunuh tu Netanyahu. Kau seronok? Seronok. Kenapa seronok? Saya telah bunuh orang paling jahat, contohlah. Okey. Lepas tu Netanyahu ni mati masuk mana? Syurga ke neraka? Neraka. Kau seronok? Seronok. Dia masuk neraka. Lepas tu dia tanya oleh Syekh tadi. Lepas tu beza kamu dengan iblis tu apa? Iblis ni tidak menarik semua orang masuk neraka. Ini yang berlaku. Sebab itu hari ni kita kena fikir cara untuk mengalahkan orang kafir. Pertama sekali ajak dia beriman pada Allah. Kok lain? Betul Ustaz? Ini bukan cara saya. Ini cara Allah. Nabi Musa AS. Nabi Musa. Lawan siapa? Bukan Netanyahu. Paling jahat di dunia. Itulah Fir'aun. Isterinya itu namanya Asiyah.
Si Fir'aun. Dia tahu dia ni beriman pada Allah, dipaku tu. Tangannya dipaku. Mati. Netanyahu tak buat lagi macam tu. Ini Fir'aun. Lepas tu Allah kata, Musa kau pergi jumpa Fir'aun ya. Faqula lahu hayyinal layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kau jumpa Fir'aun, jangan kau marah-marah, Musa. Kau cakap lemah lembut. Hayyinal layyin. Supaya mudah-mudahan dia takut ke. Ni nampak. Orang yang paling jahat pun Allah kata, Musa cakap dengan dia lemah lembut dia. Jangan marah-marah. Walaupun Nabi Musa, Fir'aun ni orang yang paling jahat. Ini cara. Ini dikalahkan. Pendek ceritanya memang kalah. Kalau kita cara yang betul. Ini contoh. Sebab tu kemaksiatan ni kita kena faham dia lebih jahat. Syaitan ni lebih jahat. Apabila banjir melanda satu tempat dan seorang berusaha menyelamatkan dirinya dengan berbagai cara, apakah ia akan diam saja tanpa berusaha menyelamatkan yang lainnya? Sedangkan musibah itu akan menimpa semua orang dan dapat membawa maut, kematian kepada semuanya. Sebab itu inilah fikir dipanggil fikir alam. Kita datang sini, anak kita masih belum sembahyang. Kita nak selamatkan tak? Ada kesian bang, dia ni tak tidur malam tadi jalan-jalan, kesian. Dia rehat. Sebab tu kita kena fikir. Macam mana keluarga kita, macam mana orang lorong kita, macam mana anak-anak Korea kita. Semuanya boleh mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Cara yang paling mujarab untuk lelaki maupun wanita supaya tetap suci dan terjaga daripada dosa, mata khususnya, iaitu hendaklah menundukkan pandangan. Ni saya bagi rahsia. Tuan-tuan nak khusyuk, bayang. Nah, belajarlah dengan budak main game. Dah nampak budak main game? Kita tengok sana. Sebelum sembahyang, tuan-tuan fokus. Jangan tengok sana. Nampak macam sombong tau. Tak? Nampak macam sombong. Tapi sebenarnya apa yang kita nak dalam sembahyang zuhur nanti contoh. Atau biar lagi sembahyang isyraq. Kita nak khusyuk. Khusyuk ni tidak akan datang kalau mata kita ni mulai lau-lau sana. Tengok. Kena buat latihan. Sebab tu kita belajar pagi ni latih. Khusyuk. Kemudian nafasnya kena ditahan. Sebab tu sembahyang ni jangan terkejar-kejar. Lepas tu Allahu Akbar. Ambil nafasnya tercungap-cungap. Macam mana mau khusyuk? Dan kemudian matanya juga. Jadi daripada rumah ke masjid ataupun ke surau, pandangan mata mau dijaga. Apa tahu Ustaz pentingnya khusyuk? Masya Allah. Sesungguhnya berjayalah orang mukmin. Qad aflahal mu'minun. Berjaya tu macam mana? Kalau dia khusyuk. Khusyuk ni dapat macam mana? Khusyuk ni bukan daripada luar. Oh, kita kena suasana kena sunyi. Tak. Budak main game tu bising ke apa tu, mana dia dengar? Mak dia panggil, Mat! Kan ada sahabat-sahabat, kau boleh sembang lah. Aku takkan dengar kalau aku sembahyang. Kerana betul-betul sembahyang itu dimasuk dalam sembahyang. Macam budak tadi, fikirannya, seluruh fikiran dia masuk dalam game. 1 jam berlalu tak terasa, 2 jam, 3 jam. Hanya sampai subuh. Ini malam tadi ni, cuti. Kebanyakan budak-budak tak tidur. Tidurnya mana? Sekarang tidur. Tidur sampai pukul 12. Inilah masyarakat kita. Lepas tu,
Tengok baiknya, oh ni bukannya, oh ni budak-budak tak. Tengok baiknya, oh dia belajar khusyuk. Aku nak belajar khusyuk daripada budak main game. Tengok. Khusyuk. Lepas tu, kalau baterinya nak habis, apa dia buat? Cepat-cepat cari cas. Main lagi. Ini pelajaran bagi kita. Kalau kita dah mula malas untuk ibadah, cepat-cepat cas supaya jadi rajin. Di mana budak? Mana saja. Ini dia cas. Handphone dia yang tinggal 10 bateri tu, ini jadi penuh balik. Cas tu pula bersambung dengan mana? Bersambung dengan wayar, bersambung dengan tiang-tiang tembing, bersambung dengan pencawang-pencawang besar tu. Betul? Jadi kita ni, hati kita ni kena menyambung dengan masjid. Surau ni menyambung dengan masjid-masjid seluruh dunia. Sampailah Mekah, Madinah. Jadi kita punya niat, kita datang surau Haji Maksum ni bukan sahaja Haji Maksum. Seluruh masjid dan surau di dunia inilah anak kepada Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Anak-anak dia. Kalau tak kita hanya akan semangat bila pergi umrah ya. Balik kampung dah tak semangat nak pergi sembahyang di mana sebagainya. Ini hasil daripada pandangan mata. Pandangan yang salah dan perbuatan zina dapat menyebabkan hati menjadi kotor. Pandangan yang salah. Ini masalahnya ni. Hati kotor ni siapa tahu? Baju kotor, contoh ada sos lagi. Ada apa? Sos. Sos ni najis ke tak? Tak najis. Tapi kalau baju Pak Imam ada sos. Pak Imam ada sos tu. Bersihkan dulu. Contoh. Nampak kotornya dan cara bersihkannya pun kita tahu. Hati ni hadirin. Kotornya dah tak nampak. Cara bersihnya pun tak tahu. Dah bersih ataupun tidak. Sebab itu lagi-lagi penting membersihkan hati. Sebab tu di mana-mana hari ni ada dobi 24 jam di luar. Ambil basuh, nunggu. Kedai mencuci pakaian. Ini untung tu. Modal mungkin 100,000 boleh rot. Kedai mencuci hati. Di mana? Mesennya apa? Entah. Pergi surau tak cuci hati. Kalau seorang-seorang pergi surau, tengok nampak tabung duit banyak, mungkin dicurinya. Sekarang kita pergi. Di mana kedai mencuci hati? Kat mana ya? Entah. Penting ke ustaz nak cuci hati? Tak tahu. Inilah banyak berlaku masalah. Puncanya daripada mata, nampak buat maksiat tu, satu titik hitam. Mengumpat satu titik tu. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Macam mana tahu ustaz nak tahu hati saya ni sudah berkarat? Itu nanti kau kat rumah, orang-orang, pukul 9, pukul 10, boleh tak kau ambil wuduk, baca Quran? Waktu orang tak ada ni. Kat surau ni mungkin kita semangat nak zikir, iktikaf, baca Quran. Nanti kat rumah tu, seorang-seorang tu, pukul 10 nanti buat apa? Sebab hati tu kan, siapa punya? Kita sendiri. Kita akan tahu bersih ataupun tidak waktu kita seorang-seorang. Ramai-ramai ni seronok.
Sembahyang subuh ramai-ramai yang seronok, pergi umrah seronok, lagi ramai lagi seronok. Tapi belum tentu bersih. Macam mandi pantai, ramai-ramai seronok, bersih kan? Tak bersih. Nak bersih tu kena bayar 70 sen, sana bilik mandi. Mandi seorang-seorang baru bersih. Itu pentingnya solah sunnah. Solah sunnah isyraq, duha, taubat dan sebagainya. Oleh kerana itu, kita harus berusaha agar sentiasa terhindar daripada perbuatan dosa. Dan menjaga hati supaya tetap suci. Macam mana? Zaman dulu siapa pernah ingat? Kenduri kahwin ni asing. Cara dia orang zaman dulu. Menjaga, betul tak? Si ada tabir lagi. Perempuan sana ya, laki sini. Sekarang kalau buat macam tu mungkin marah. Mana boleh, ini isteri saya. Saya nak makan satu meja. Perkara ini hanya boleh dibuat di masjid. Jadi kita mesti mungkin bawa isteri, bawa naik motor. Sampai pandai isteri pun masuk tempat perempuan. Suaminya, kenapa tak bawa sekali? Sebelah-sebelah suami isteri. Kan seronok. Senggol-senggolan kalau puju ni. Dan hanya di masjid surau saja. Kalau ada orang luar datang, mana tempat perempuan dek? Tempat perempuan mana? Tempat perempuan sana kak makcik. Tempat selain surau tak ada orang tanya ni. Kat Pasar Meru ada tanya mana ya? Laluan untuk perempuan kat pasar ni. Campur je makcik. Tidur di kahwin, campur je. Stadium, campur. Macam mana nak jaga? Susah. Kalau kita nak buat peraturan macam tu, sebab itu pentingnya Ghuddul basar. Mata ni kena tundukkan. Ini saya cakap ni penting. Dan saya pun tengah belajar. Dan saya buat alhamdulillah sembahyang tu boleh seronok. Baca Quran tu seronok kalau kita ni pandai jaga mata. Sembahyang tu seronok. Siapa tadi tahajud baca sembahyang baca surah Yasin? Yasin kan semua dah hafal. Allah, Yasin. Ataupun baca suratul Mulk lah. Tiga kali ni Pak Isyad baca. Kenapa baca pendek-pendek? Kan tak tahu. Nilainya tu, kalau kita baca Allahu Akbar dalam keadaan berdiri, satu huruf dapat pahala 100. Penat berdiri duduk ataupun yang dah sakit lutut sembahyang sambil duduk. Kurang lagi. Satu huruf jadi 50. Kemudian malas sembahyang sambil duduk-duduk. Baca Qul Huwallah tu. Kurang lagi. Mana dia dah luar daripada sembahyang. Jadi 25. Kemudian dibaca juga dalam keadaan berwuduk, itu yang dapat 10. Kemudian dia malas baca, tengah orang baca, kurang lagi 1. Sebab itu makin kita susah, berdiri kan susah. Usahakan sembahyang lama-lama. Nanti duha, kan cuti hari ni. Main duha tu sampai 1 jam. Nak baca apa Ustaz? Bacalah surah Wadduha tu sampai 100 kali. Ikut qiraat macam Pak Imam tadi baca tu. 100 kali. Pernah buat? Sibuk Ustaz. Sibuk ya. Kapan meneh? Sebaik-baik solah iaitu yang tulul qunut, yang panjang berdiri. Ini semua yang sunat, khususnya kalau jadi imam ya agak-agak
Ni seorang diri tak hafal surah panjang, ya hafal yang pendek-pendek. Qul huwallahu boleh 200 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai bengkak kakinya tu. Sunnah ni. Sembahyang sampai bengkak kaki tu sunnah. Ada orang kata ni makan kambing sunnah, kahwin sunnah. Sembahyang sampai bengkak pun sunnah. Kena sihir pun sunnah. Itu guru saya itu doa, ya Allah, izinkanlah saya kena sihir. Tapi doa macam ni. Kita kenapa Syekh? Itu Rasulullah tu pernah kena sihir. Saya nak rasa macam mana kena sihir. Sakitnya kena sihir. Hanya dia kena sihir, guru saya tu. Setiap kali tengok orang tu, tapi lepas tu Allah sihatnya. Pernah kita doa minta kena sihir? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kena sihir dengan sihir yang paling kuat masa tu. Dengan 11 simpulan. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat Falak bin Nas. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu bin nas tu kalau kita kira ada 11 ayat. Inilah ayat yang paling ditakuti oleh ahli-ahli sihir. Surah-surah yang paling ditakuti oleh ahli-ahli sihir, tukang-tukang santet. Falak bin Nas. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Ini pun kena tambahan dibaca. Kerana Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui setiap amalan kita, sedikit pun tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Masya-Allah. Kalau kita tahu, kita malu ni. Kita ni diperhatikan oleh Allah. Cuba sekarang siapa sini berani buka baju? Kat sini, halayak ramai ni buka baju. Kan tak berani kan? Tapi buka baju kalau lelaki kan tak aurat, cuma pusatnya ditutup dengan kain. Dia malu. Kalau penyamun tu kena tangkap polis, dia akan tutup. Tunduk. Malu. Kenapa penyamun penyangak tu ditunduk? Kerana dia tahu dia bersalah, ditunduk. Ada orang nak tangkap gambar dia. Ini. Macam mana kita boleh menundukkan pandangan kalau kita merasa kita ni banyak salah? Jadi walaupun kita ni Pak Imam, ahli masjid, ahli surau, masuk masjid dulu, nak tangkap gambar orang tengok. Tapi sebab hal ni kita lupa dosa kita. Dekat Kaabah pun sedih. Dekat Kaabah tangkap gambar. Boleh kalau sekadar kenang-kenangan. Tapi tujuannya apa? Sebab itulah penting merasa kita ni berdosa. Supaya kita ni sentiasa ingat, akhirnya kita malu. Walaupun jadi orang baik, kan sifilnya mudah. Siapa tu orang baik? Yang merasa dia jahat. Itu je. Masih aku ni jahat. Akhirnya dia akan jadi baik. Siapa tu orang jahat? Kalau dia merasa dia baik. Istilah bahasa, siapa orang akan mandi? Kalau dia merasa badan ni kotor. Kalau dia merasa badan ni tak kotor, mana ada kotor, wangi. Hanya sebulan tak mandi macam orang gila tu. Orang gila mana boleh mandi. Tapi dia rasa dia wangi. Kita kan saya mandi 3 kali mandi. Pasal badan saya ni kotor, badan saya ni kotor. Itulah namanya istighfar. Akhirnya, apa akan jadi? Dia tidak akan ada masa untuk cerita buruk orang, nak tengok buruk orang. Tak ada masa. Nak cerita. Inilah handphone.
Handphone kan boleh tahu buruk orang. Boleh baca surat khabar. Tidak ada satu pun yang menceritakan buruk kita. Ni handphone media sosial mana ataupun aplikasi yang menceritakan buruk kita. Mana media yang menceritakan buruk kita. Tak ada. Contoh tengah semua. Tengah kecoh. Sesat. Dia tu sesat. Sesat. Apa faedah kita tahu orang sesat? Apa faedahnya? Tak ada faedah. Dan boleh mendatangkan faedah pahala kalau kita tolong orang sesat. Sekarang saya tanya, apa keinginan malaikat Jibril AS kalau dia jadi manusia? Ni, ketuanya malaikat. Keinginan malaikat Jibril kalau dia jadi manusia ada 3. Pertama, memimpin orang sesat. Dapat pahala tak? Contoh ada orang luar, abang nak pergi Pasar Meru mana ya? Oh, Pasar Meru hari ni hari Khamis. Tak ada, esok-esok. Esok Jumaat. Luar sini. Dapat pahala tau. Menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ini keinginan malaikat Jibril AS. Yang kedua, mengasihi orang fakir yang soleh. Ada nampak orang miskin, sebenarnya jemaah tak pernah tinggal. Kita kawan dengan dia. Yang ketiga, membantu orang fakir yang ramai anak. Miskin, kais pagi, makan pagi, anaknya 13 orang. Inilah keinginan malaikat Jibril AS. Jadi kalau nampak orang sesat, jangan kita lari. Susah. Kita tolong. Keinginan malaikat. Akhirnya kita akan dapat. Jadi dapat sifat ketua malaikat. Itulah Jibril alaihissalam. Oleh kerana itu, setiap saat kita harus tawajuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap saat. Betul saya cakap ni. Pukul 10 nanti tawajuh kita tak sama macam sekarang ni. Tawajuhnya apa tahu Ustaz? Tawajuh penuh fikiran. Di rumah. Ini dulu ada namanya Hanzalah radhiyallahu anhu. Dia dengar ceramah macam ni dengan Nabi kat masjid, semangat nak beramal ibadah. Balik rumah main-main dengan anak, isteri gelak-gelak. Perasaan tu lain. Ini zaman Nabi dah ada tu. Mana perasaan tu berubah di masjid lain, di rumah lain. Maka dia kata, nafaqah min Hanzah. Aku ni munafik kot. Maka dia keluar rumah. Hanzalah telah munafik. Hanzalah telah munafik. Dia tak cakap orang tau. Cakap diri. Aku munafik. Kalau maksum munafik. Maksum munafik. Maksum munafik. Saya maksum. Maksum munafik. Dia kata, zaman sekarang, kau munafik. Kau munafik tak? Jumpa dengan, tengah bising-bising macam tu, jumpa dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apa kau cakap ni? Apa kata? Tu tadi aku dengar ceramah dengan Nabi seronok sangat. Sekarang balik rumah dah tak seronok. Abu Bakar cakap apa? Aku pun macam tu juga. Aku pun bodoh. Aku pun macam tu juga. Akhirnya dua orang ni pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, macam mana ni hati kami ni? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu perkara itu sangat susah. Manusia sentiasa tawajuh. Tetapi kalau kamu dapat buat mana penuh tumpuan tawajuh di rumah pun sama macam kat masjid, nescaya para malaikat akan berjabat tangan dengan kamu. Sama ada kamu di jalan-jalan ataupun di tempat tidur kamu. Caranya macam mana bang? Di rumah kena wujudkan suasana amal. Saya cakap tadi, kita kena di rumah kita ni ada gila-gila. Kena ada orang mengaji, ada orang sembahyang. Kena buat peraturan di rumah. Bangun pagi tu biasa pukul berapa?
Ngaji Quran tu bila? Kena buat jadual. Kau tak makan bila? Makan sama-sama. Pengajian di rumah. Saya bukan ustaz nak mengaji macam. Tak payah susah. Dengar bacaan Fatihah anak-anak kita. Siapa pernah buat dengan bacaan isteri kita, anak kita yang sulung? Ni cucu-cucu balik ni. Takkan nak buat makan-makannya. Cucu baca Fatihah atuk nak dengar. Alhamdulillah. Buat dipanggil halqah tajwid. Takkan tak tahu sikit-sikit tajwid. Alif lam tu hukumnya apa? Alif lam syamsiah ke qamariyah ke? Alham. Ni kena buat di rumah ni. Kemudian tanya, jom sembahyang duha. Contoh di pukul 10 sembahyang duha. Sujud terakhir baca ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab 40 kali. Nak buat? Ya tak pernah tahu Ustaz. Siapa yang sembahyang duha, sujud terakhir baca ya Wahhab, kemudian doa dalam hati, ya Allah, saya mau sihat. Cash Allah bagi. Siapa yang tahu ni? Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Bila kita menzikirkan nama-nama asmaul husna? Siapa yang pagi lepas subuh baca ya Mughni? Apa makna ya Mughni? Ya Mughni maknanya apa? Wahai Allah yang mengurniakan kekayaan. 1000 kali. 1111. Semua satu. Satu. 1100. Lepas subuh tinggal lepas isyak. Ya Mughni, ya Mughni, ya Mughni, ya Mughni. Allah Subhanahu wa taala akan beri dia. Tak heran dengan semua kekayaan manusia sekeliling ni. Ya, kita heran, nampak rumah cantik heran, nampak orang pakai baju mahal heran, nampak. Saya merasa tak pernah bersyukur. Kemudian disambung dengan selawat 11 kali. Sebelum tu 11 kali. Lepas habis 1111 11 kali. Kemudian baca suratul Muzammil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. Qumil layla illa qalila. Nisfahu wa inqus minhu qalila. Aw zid alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Mendoa. Ini Menteri Ekonomi tak pernah ajar ni. Inilah maksud kita belajar pengajian. Supaya yakin Allah. Allah yang boleh menghilangkan kemiskinan dalam diri kita. Ramai orang gajinya banyak. Tapi kemiskinan dalam diri tak hilang. Masih tamak. Yang menghilangkan kemiskinan bukan gaji yang banyak. Yang menghilangkan kemiskinan Allah. Kita boleh nampak hari ini. Ini orang yang kena tangkap mencuri tu, dicuri pun biasa pun. Mak Pip mendagih dada curi motor yang harga 200 motor buruk, kita pukul sampai mati. Tu ada orang yang mencuri sampai scammer pun mencuri. Bukan curi 200 juta dicuri. Siapa yang pukul dia? Sekarang kita kadang tak adil. Orang curi pisang standarnya kita belah. Monyet curi. Ada kat kampung tu ditangkap monyet dan dibunuh. Gara-gara monyet curi. Monyet dengan manusia curi banyak mana? Monyet dia ambil pisang satu je tau. Manusia kalau curi pisang satu tandan je. Makan. Tapi manusia anti sangat dengan monyet. Olah monyet.
Kalau kita fikir, Masya Allah, monyet ni dah lah tak ada apa-apa. Apa dia ada? KWSP tak ada. Poket tak ada. Malam tadi hujan, monyet basah bulu dia. Nak ada kain tuala nak lap. Tunggulah kejap matahari nanti kalau ada. Dia berjemur lah. Tapi monyet tak pernah. Belanjawan untuk monyet tak ada ke? Tak ada siapa nak kisah monyet. Tapi yang aneh, tidak ada satu ekor monyet pun yang bunuh diri gara-gara stres. Tak dapat gaji. Kenapa kita yang ada otak ni banyak stres? Kurang zikir. Siapa yang pernah nampak monyet tidur? Monyet tidur sambil pegang pokok tau. Dia tak pegang, tergolek dia. Monyet tak pernah tidur terlentang, meniarap macam ni, tak pernah. Tengoklah monyet. Anaknya ramai. Duit tak ada. Pekerjaan tak menentu. Tapi sentiasa sihat. Klinik Meru tu yang penuh monyet ke manusia? Monyet tak ada yang satu. Ini gara-gara satu je. Syukur. Sebab tu saya belajar syukur ni dengan monyet. Rumah saya tu kampung Budiman, banyak monyet. Keliling rumah saya tu banyak rambutan, tak pernah makan. Kongsi-kongsi lah ya monyet. Ada rezeki aku makan lah. Tak ada kau ambil lah. Biarlah. Kalau kita tengok di Meru ni mana tempat ni, tak ada. Pun dah ada perumahan-perumahan. Di tempat ni sebenarnya kita yang ambil. Bila dia buat masalah, kita marah. Sebab itulah penting sesama makhluk buat hubungan yang baik. Innallaha khabirum bima yasnaun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui setiap apa yang kita kerjakan. Apabila seorang itu dapat menjaga pandangannya di dunia ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kekayaan. Apa kena mengena jaga mata jadi kaya ni, Ustaz? Pencuri, penyamun, penyangak, scammer. Sebelum tu dia dah kaji tu siapa dia nak scam. Scammer ni dia akan gaji orang yang banyak duit dalam bank. Dia tak akan scam orang jual pisang goreng, jual sayur tepi jalan. Tengok bank-bank siapa tu banyak duit. Kan gara-gara mana? Sebab itu nak kekayaan ni jaga mata. Semalam saya baca dalam nikmatilah kekayaan dalam kekurangan. Tuan faham? Susah. Nikmatilah kekayaan dalam kekurangan. Macam mana kurang fikir otak kita lah. Ini maksud kekayaan di dalam kekurangan. Contoh kita ni apa pun tak ada. Gaji pun tak ada. Contoh pencen pun tak ada. Kais pagi, makan pagi. Nikmati di situ. Di situ ada kekayaan. Kamu cari. Akhirnya dia pun bernafas. Oh, betul. Cuba tak nafas. Ini sebenarnya kekayaan. Kamu orang tak boleh bernafas pagi ni. Kita cungap-cungap. Nikmat lagi. Boleh duduk. Oh, kaya rupanya duduk. Sekarang saya tanya. Ni tuan-tuan duduk ni. Berapa tahun tuan-tuan latih supaya boleh duduk? Ada latihan ke Ustaz? Tapi mungkin kita dah lupa. Waktu kita bayi. Yang kita boleh nampak anak kita ataupun cucu. Nak duduk macam ni berapa bulan? 2-3 bulan, mungkin 6 bulan baru berdiri. Itu pun nak berdiri, boleh berlari mungkin 3 tahun. Tapi semua itu kita dah lupa kan. Sebab tu wa in ta'udu nikmatallah
Ya, so, kau nak kira tak boleh kira. Sebab tu kita Masya Allah. Syukur. Tambahkan syukur. 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 Nanti kaya. Dan nak cari kaya tu jangan tengok harta benda orang. Tengok dalam diri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Hanya alhamdulillah. Ni saya ajar zikir. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Biasa alhamdulillah lepas sembahyang je. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nanti balik start motor sampai rumah, jangan putus ni alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kau akan dapat satu perasaan. Kau akan rasa aku yang paling beruntung sekali kat dunia. Macam mana buat? Saya tak tipu. Kat rumah pun dah masuk. Alhamdulillah. Kenapa bang lain macam je hari ni? Tak, tadi dengar ustaz tu zikir. Alhamdulillah. Abang buatlah. Sambil-sambil tunggu sarapan. Alhamdulillah. Lepas sarapan. Alhamdulillah. Sambil basuh pinggan. Alhamdulillah. Sambil duduk-duduk apa. Cuti nama. Alhamdulillah. Ini zikir yang mudah. Tapi orang tak perasan dia punya fadailatnya. Fadilat. Orang cuma lepas sembahyang, subhanallah, tiba-tiba, alhamdulillah. Tapi di luar sembahyang tu kenapa kita tak mau zikirkan alhamdulillah? Yang sangat pendek. Semua orang hafal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebab tu inilah banyak sebenarnya ilmu pagi ni kita nak belajar ni. Sebab tu cara dia, kita usahalah untuk amalkan. Allah SWT akan beri taufik beribadah kepadanya sehingga dia akan merasa nikmat dan lazat di dalam beribadah. Lazat. Tanya orang jogging. Seronok bang jogging? Seronok. Kita yang tak pernah jogging ni mungkin tercungap-cungap. Tapi dia seronok. Padahal dia kan berpeluh-peluh. Ini saya kata, dirasakan. Setiap kali zikir tu, alhamdulillah. Dirasa. Alhamdulillah. Nak baca Quran. Baca Quran kan? Apa rasanya? Tuan-tuan lepas ni cuba ambil Quran ni. Guna tangan kanan je. Tangan kiri jangan. Ambil tangan kiri. Lepas tu pegang belik tu. Macam bawa benda mahal. Macam bawa emas lah, nak simpan duit dalam bank macam mana? Macam mana buat? Aku benar merasa hadagal. Ini perkataan Tuhanku. Ini perkataan Allah. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pandai kiraan ni tak apa. Tak pandai, biasa-biasa. Tapi ini nasihat Allah untuk saya. Apa nasihat? Kita nak akan dapat satu nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab tu orang dulu-dulu ni. Saya tu belajar dengan orang tua-tua dulu-dulu. Diorang ni kebanyakan tak pandai. Tapi setiap benda tu dibuat dengan yakin. Saya je belajar dengan satu guru. Orang Jawa. Orang Jawa. Ya Hayyu Ya Qayyum pun tak pandai sebut. Kerjanya untuk pakcik tu cari kayu api. Tapi gurunya, kau zikir je Ya Hayyu Ya Qayyum. Nggih, Pak. Nggih tu ya. Cik. Tapi tak pandai sebut. Orang tua, Jawa lagi. Pekat. Hari-hari kerjanya cari kayu. Suruh baca Ya Hayyu Ya Qayyum, apa dia baca? Yo kayuku, yo kayumu. Yo kayuku, yo kayumu. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya kayuku, yo kayumu. Ya kayuku, ya kayumu, hari-hari buat. Tapi dengan yakin. Ya Hayyu, ya Hayyu. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya kayuku, ya kayumu. Satu hari rumahnya terbakar.
Bunyi kalau kamu ada masalah baca tu. Dia bantu. Ya kayuku, ya kayumu, ya kayuku. Dengan sebab yakin badannya tak terbakar. Ini sekarang kita hafal Quran banyak, zikir banyak. Duduk dalam majlis ilmu, kita yakin tak? Apa kita keyakinan kita dalam majlis pengajian? Sekadar isi masalah apa kok? Yakin ya Allah. Saya sebenarnya sakit jantung. Mudah-mudahan dengan saya duduk majlis ilmu, sehatkan saya. Ya Allah, anak saya ni cucu saya degil. Dengan sebab saya ni duduk majlis. Jadikanlah dia orang soleh. Siapa pernah yakin macam tu dengan amal-amal yang dia buat? Sekali duduk, mana kita ubah? Buat amal dengan yakin. Contoh mudah, sekarang ni kan sibuk. Krisis ekonomi. Siapa yang yakin dengan takwa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bertakwa nanti Allah jalankan. Siapa yang yakin? Takwa ni lah yang kat rumah pun wah. Tunjukkan jalan tu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh. Sebenarnya segala masalah di dunia ini ialah kurangnya ketakwaan, kebergantungan kita pada Allah. Kenapa tak takwa? Mana ada kita cerita pasal Allah? Ni balik ni dalam kereta dengan isteri ada cerita pasal Allah. Itu cerita pasal Allah. Allah yang sambil cerita, Allah yang jadikan matahari, Allah yang jadikan bulan, Allah yang jadikan ini. Allah ni tidak tidur, Allah ni tidak tua, Allah ni tidak sakit, Allah ni tidak berhajat pada siapa-siapa. Cerita ulang. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ceritakan nikmat Allah. Adapun nikmat Allah, fahaddits. Ceritakan. Tidak surah Wadduha. Contoh tadi surah Wadduha kan Pak Imam baca. Siapa tahu apa kegunaan surah Wadduha ni? Antaranya kalau tuan-tuan barang hilang, terlupa mana barang, baca surah Wadduha. Tadi letak kat mana ya barang? Wadduha. Tak dapat ilmu-ilmu. Waktu sekarang ni, waktu duha, di pukul 8, baca 40 kali. Nanti Allah akan bagi firasat-firasat yang baik. Allah akan bagi idea. Bingunglah sekarang ni nak buat bisnes apa ha? Baca Wadduha. Nanti Allah akan bagi idea-idea apa nak buat zaman sekarang. Inilah kegunaan Al-Quran. Ramai yang tak tahu. Dan anak-anak kita pun ramai yang tak tahu. Akhirnya dia akan lari daripada Quran. Tak yakin dengan Quran. Bila tak yakin, tidak ada takwa. Bila tak ada takwa, itu akan masalah bermaharaja lenda. Banyak masalah. Itu tak cukup, ini tak cukup dan sebagainya. Masa pun dah cukup. Jadi mudah-mudahan apa yang kita belajar ni sedikit sebanyak Allah SWT bagi manfaat, faedah yang besar insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.